Okey, Assalamualaikum. Cikgu akan teruskan ulang kaji bab 3, bab baru. Bab yang ketiga lah. Muka surat 23. Awak boleh tengok pada PBD 3.1, simpanan dan pelaburan. Okey, kita nak lengkapkan jadual ni. Okey, kita ada jenis simpanan dan pelaburan. Okey, ada 3 jenis simpanan, iaitu akaun simpanan, kemudian akaun simpanan tetap. Okey, nanti isi. Kemudian yang ketiga adalah akaun semasa. Okey, nanti boleh tengok dia punya penerangan lah. Kemudian kita ada pelaburan. Pelaburan ada 3 jenis juga. Saham, amanah saham. Dan yang ketiga hartanah. Okey, kita nak tengok bahagian B. Tentukan sama ada setiap pernyataan yang berikut adalah benar atau palsu. Akaun simpanan membolehkan individu mengeluarkan wang pada bila-bila masa dengan menggunakan kemudahan overdraft. Okey, salah ini palsu kerana akaun simpanan ni dia bukan menggunakan kemudahan overdraft. Akaun simpanan ni yang paling senang sekali. Kalau kita nak keluarkan duit ke apa ke, kita boleh gunakan ATM ataupun buku pelaburan lah. Okey, yang kedua, yang ni jawapan dia palsu. Bukan overdraft dia boleh menggunakan ATM atau buku pelaburan. Boleh dikeluarkan pada bila-bila masa. Ni betul lah. Pada bila-bila masa ni betul. Okey, yang kedua, pengeluaran wang daripada akaun simpanan tetap sebelum tempoh matang boleh menyebabkan kehilangan bayaran faedah. Okey, ni benar. Okey, akaun simpanan tetap ni macam contoh kita buat loan ASB kan. Okey, kalau loan ASB biasanya dia punya faedah akan diberikan setahun sekali ataupun 2 tahun, setahun 2 kali ataupun setahun sekali. Jadi contohnya kamu buat dalam bulan Januari. Dalam bulan Januari awak buat simpanan, kemudian awak keluarkan duit pada bulan Mac. Okey, faedah tak sempat kira. Jadi boleh menyebabkan faedah awak tak dapat faedah lah, atau hilang lah faedah tu. Okey, yang ketiga, pemegang saham merupakan seorang daripada pemilik sebuah syarikat yang menerbitkan saham dan akan menerima pulangan dalam bentuk dividen dan keuntungan modal. Okey, betul. Ini benar. Okey, kalau awak ada modal, awak tak perlu pun nak ada syarikat. Jadi awak hanya melaburkan pada syarikat lain. Contoh, awak ada kawan yang ada syarikat, awak laburkan, awak bagi pinjam duit pada kawan, kamu akan dapat faedah dalam bentuk dividen dan keuntungan modal. Ini betul lah. Okey, kemudian yang keempat, pelaburan dalam aset seperti rumah, kedai dan tanah boleh memperoleh pulangan yang tinggi dalam tempoh yang singkat. Okey, ini palsu. Biasanya kalau rumah, kedai atau tanah kita buat sewa. Okey, keuntungan dia tak akan dapat hari ini kita sewa, hari ini kita untung, tak. Okey, jadi untuk aset yang yang melibatkan rumah, tanah, kedai ke apa ke, dia punya keuntungannya akan dapat dalam tempoh yang panjang. Okey, ini adalah situasi. Ini muka surat 24. Muka surat 24 masih lagi dalam tajuk simpanan dan pelaburan. Okey, kita nak padankan setiap situasi dengan jenis simpanan yang betul. Encik Wang merupakan seorang usahawan yang sering menggunakan cek dalam urusan perniagaan. Okey, kalau dia menggunakan cek, maksudnya itu adalah akaun semasa. Cik Sarah ialah seorang pekerja kilang yang menyimpan gajinya dalam akaun yang mudah diakses pada bila-bila masa. Maksud mudah diakses ni maksudnya kita boleh keluar atau masuk pada bila-bila masa. Jadi itu adalah akaun simpanan. Okey, Encik Daud menyimpan bonus tahunannya sebanyak 30,000 di bank selama 5 tahun. Okey, ini adalah akaun simpanan tetap. Contohnya macam akaun ASB, loan ASB tu. Yang akaun simpanan ni contoh macam Maybank, biasa je.
Akaun bank-bank lagi, akaun CIMB. Okey, yang boleh digunakan untuk guna debit card tu untuk belanja. Okey, soalan B bahagian bawah. Nyatakan jenis pelaburan yang sesuai bagi setiap situasi yang berikut. Encik Farid menerima dividen sebanyak 6% daripada wang pelaburannya bagi tahun kewangan berakhir pada 31 Disember 2020. Okey, dia melabur pada tahun dia terima dividen 6% dan dia buat pelaburan. Okey, dan dia terima dividen 6%. Okey. Jadi ini adalah amanah saham. Sebab dia tulis sini pelaburan. Okey, yang kedua, Encik Syuris menggunakan wang persaraannya untuk membeli sebuah kedai. Dia bercadang untuk menjual kedai itu pada masa hadapan. Ini adalah hartanah. Di mana harta-harta yang duduk di atas tanah kita panggil dia hartanah. Okey, yang ketiga, Cik Alice membeli 2,500 unit share syarikat bakti yang bernilai RM1.40 se-share di Bursa Saham Kuala Lumpur. Jadi ini adalah saham. Ni dia beli dekat Bursa Saham. Jadi ini adalah saham.